Muka surat 102 bahagian ini. Minggu lepas telah belajar graf laju masa dan kita tahu bahawa untuk cari jarak kita cari luas di bawah graf. Okey, graf ini dia naik-naik. Okey, bila naik tu maksudnya laju berubah. Bila laju berubah semakin cepat, itu kita panggil pecutan. Dan keturunan dia memang positif. Macam mana kamu boleh ingat positif? Tengok manusia ini bila dia angkat tangan kanan, bentuk ini adalah positif. Alright? Kemudian kita tengok di sini dia menjadi mendatar. Di sini dia menunjukkan laju seragam sebab laju dia kat paksi Y sini tidak berubah. Kemudian pergi bawah, macam turun bukit. Bila turun bukit ini, dia menunjukkan apa? Nyah pecutan. Maksudnya laju dia semakin slow. Keturunan dia adalah negatif. Maka daripada soalan ini kita tahu bahawa untuk cari pecutan, kita cari keturunan. Sebab pecutan sama dengan keturunan, iaitu apa? Laju bahagi masa atau dengan rumus keturunan adalah perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Okey, Y bahagi dengan perubahan X. Maka kita nak cuba soalan ini. Okey. Ingat ya, pecutan sama dengan laju bahagi masa. Perubahan Y bahagi perubahan X. Iaitu laju bahagi masa. Jom kita tengok soalan ini. Yang ini, bila kamu buat pecutan, dia mesti ada dua koordinat. Saya pilih yang paling bawah dengan yang paling atas. Dan saya tengok perubahan Y dia. Ini perubahan Y dia adalah berapa? 8 tolak 0. So, saya tulis 8 tolak 0. Ini adalah perubahan Y. 8 tolak 0. Per apa? Per paksi Y sini berapa? 4 tolak 0. 4 tolak 0 kita dapat 8 per 4 bersamaan dengan 2 meter per saat. Okey, yang ini ada dua bahagian. Bila ada dua bahagian, maksudnya dia ada dua pecutan. Okey, ini pecutan pertama, kemudian pecutan kedua. Okey, kalau begitu, kalau kita bandingkan, pecutan warna kuning lebih cepat atau pecutan lebih ungu lebih cepat? Jawapannya adalah yang ini lebih cepat lagi sebab keturunan dia lagi tinggi, dia lagi curam. Okey, sekarang kita nak cari yang kuning ini. So, macam mana bahagian kuning pecutan? Okey, kalau saya tulis AB, maka kita cari pecutan AB. Iaitu perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Ataupun kita kata laju bahagi masa. Berapa laju perubahan laju dia? Okey, sebab kita tengok A sampai B, jangan tengok sampai sini. So, kita tengok sini, dia kemudian tengok paksi Y 2 tolak 0. Kemudian kita tengok yang paksi X. 4 tolak 0. Jawapan dia 1 per 2. BC pula. BC bahagian ungu ini kita ada dua koordinat iaitu sini B dengan C. So perubahan Y dia berapa? Okey, kita tengok ke Y. 20 tolak 2. 20 tolak 2 per yang ini berapa perubahan X dia? 10 tolak 4. Tengok yang sini. 10 tolak 4. So, berapa jawapan yang kamu dapat? Saya akan dapat 3. Saya ringkaskan dapat 3. So, kamu bandingkan ini dengan ini. Yang ungu lebih cepat pecutan dia. Apa maksud pecutan ini? Jika kita tengok 2 meter per saat. Maksud dia, dalam satu saat, laju itu berapa? Meningkat sebanyak berapa? Meningkat sebanyak 2 meter per saat. Semakin laju 2. Contohnya dia mula dari 2, kemudian jadi 4, jadi 6, jadi 8. Itu maksudnya pecutan 2 meter per saat. Okey, keturunan ini kita nampak dia adalah angkat tangan kanan. Ini adalah keturunan dia adalah positif. So, dia tak ada simbol kat depan. Tapi perhatikan, ini adalah keturunan negatif. So, ini yang saya nak kamu perhatikan. Masih sama, dia perubahan Y. Tengok cara saya lukis ke bawah. Okey, 10 tolak 0 kan? Ini perubahan Y. 10 tolak 0. Kemudian di sini, sebab saya mula dari sini, so X saya pun mula dari sini, koordinat ini.
Fahamkah? Dari koordinat ini. So, ini adalah 0 tolak 5. 0 tolak 5, bukan 5 tolak 0 lagi. Sebab saya mula dengan sini 10 tolak 5, kemudian saya pun perlu mula dengan sini 0 tolak 5. So, apa yang berlaku? Kamu akan dapat negatif 5, kemudian bahagi negatif 2. Ini negatif mesti ada. Ini bermaksud nyah pecutan. Nyah pecutan. Setiap 1 saat, laju itu slow sebanyak 2 meter per saat. Soalan keempat pula, apa perubahan, berapa pecutan ini? Pecutan, ada tak? Tengok, tak ada pecutan kan sebab dia laju seragam. Pecutan dia adalah 0 meter per saat. Kosong, tak ada. Laju seragam. Kemudian kita tengok bahagian ini. Bahagian ini adalah titik sini ke sini. So, yang daripada yang tinggi ini, kita tengok paksi X, Y dia 10 tolak 0. 10 tolak 0, kemudian, mula dari sini kan. So, saya mesti mula dari yang sini. Fahamkah? Sebab saya ambil dari sini dulu, gerak ke bawah. So, sekarang mula dari sini, paksi X pun 6 tolak 10. 6 tolak 10. So, kamu akan dapat 10 negatif 4, ringkaskan, kamu dapat negatif 5 per 2. Iaitu negatif 2.5 meter per saat. So, perhatikan, saya nak kamu perhatikan bahawa yang ini tak ada nilai positif. Yang ini nyah pecutan mesti ada negatif. Kalau tak ada negatif, memang salah. Tapi untuk graf sebelum ini iaitu jarak masa, kita tak tengok positif atau negatif. Okey? Sekarang kita tengok soalan ini. Apa yang dia katakan? Okey. Graf laju masa. Okey, pertama saya tahu dia laju masa dalam 16 saat. Okey, hitung laju seragam. Okey, laju seragam di mana? Kita ada part 1, part 2, part 3. Kat mana? 1, 2 or 3. Part 1, part 2 or part 3. A, B ataupun C. Jawapan dia di C. Jom kita tengok berapa laju dia. Okey, iaitu 20. Kalau laju, tengok paksi Y. Jangan tengok tempat lain. Okey, maka laju dia adalah berapa? 20 meter per saat. Seterusnya, kita nak cari apa? Cari jarak dilalui dalam 8 saat yang pertama. Kemudian kita tengok mana 8 saat yang pertama. Okey, 8 saat pertama sini ke sini. Maka dia adalah bahagian A dengan B. Maka ini bentuk kamu A dengan B. Sama seperti minggu lepas, A nombor 2 macam mana buat? Jarak bersamaan dengan luas A tambah B. Kemudian buat macam sebelum ini tambah segi 4 ini. Kemudian kamu tulis nilai, kamu akan dapat jawapan 144. Ini saya tak bincang, saya rasa kamu mesti boleh buat. Seterusnya B, huraikan gerakan zarah. Okey, dalam 4 saat yang pertama. Mana 4 saat yang pertama? 4 saat yang pertama di bahagian ini. Okey, ke bawah ini. So, ini adalah apa? Ini adalah pecutan, betul tak? So, bila kamu huraikan, kamu mesti kata ini adalah pecutan. Okey, so kamu tulis ini adalah pecutan. So, zarah itu pecut. Macam tak bagus kan? Zarah itu pecut. Zarah itu memecut. Okey, memecut dengan kadar berapa? Okey, bila sudah kata pecutan, memecut, dia mesti ada kadar. Berapa nilai dia? Dah kira kah? Okey, berapa nilai dia dalam tempoh berapa saat? Dalam tempoh 4 saat. Okey, kalau dia tak ada, kamu perlu cari dia itu. Berapa pecutan dia. Maka kita tengok bahagian ini. Pecutan sama dengan kecurunan, iaitu laju perubahan Y bahagi dengan perubahan X ataupun laju bahagi masa. Kita tengok perubahan Y dia berapa? Kat sini 20 tolak 12. Kemudian per yang X tu 4 tolak 0. Maka kamu dapat 8 per 4 bersamaan dengan 2 meter per saat. So isi di sini. 2. Itu dia.